Jumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Kali ini Cikgu nak kongsi video berkaitan dengan sejarah tingkatan 4. Tajuknya adalah 2.6 Faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Sebagai pengenalan, kemunculan nasionalisme pada abad ke-20 di mana didorong oleh faktor peranan agama, penulisan kreatif, media cetak. Kemudian, nasionalisme disemarakan bagi menentang penjajah dan semua ini adalah didorong daripada perkembangan pendidikan, iaitu dengan lahirnya golongan intelektual dan juga pengaruh daripada luar dan serantau. Mari kita lihat di dalam tajuk 2.6 ini kita ada subtajuk yang pertama, peranan agama. Yang kedua, penulisan kreatif. Yang ketiga, media cetak. Yang keempat, sistem pendidikan. Yang kelima, kemunculan golongan intelektual. Dan yang keenam adalah pengaruh luar dan serantau. Kita akan lihat subtajuk yang pertama, iaitu peranan agama. Pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Mesir telah terdedah dengan perjuangan gerakan Islah, di mana gerakan Islah ini dipimpin oleh Syed Jamal al-Din al-Afghani, Syekh Muhammad Abdul Rashid Rida. Dalam gerakan Islah ini menyeru umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam sebenar, berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis. Gerakan Islah muncul bagi menentang imperialis barat di negara Islam. Subtajuk yang kedua adalah penulisan kreatif. Kesusasteraan seperti novel, cerpen dan juga puisi yang ditulis oleh tokoh nasionalisme menjadi wadah bagi mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah dan penderitaan rakyat pada ketika itu. Semua ini memberikan impak kepada rakyat bagi menaikkan semangat agar mereka lebih memahami realiti hidup dijajah. Antara contoh novel adalah Melul Kuala Lumpur yang ditulis oleh Harun Amin Nur Rashid. Bagi cerpen, contohnya adalah Cerita Awang Putat yang ditulis oleh Abdul Rahim Kajai. Selain itu, terdapat karya Pak Sako yang menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa agar betapa pentingnya menikmati kebebasan ini. Antara contoh karya Pak Sako adalah Putera Gunung Tahan, Anak Mat Lela Gila. Subtajuk yang ketiga, media cetak. Antara contohnya adalah akhbar dan juga majalah. Kedua-dua ini berfungsi bagi menyalurkan maklumat dan juga menyebarkan berita. Antara akhbar yang menyemarakkan semangat nasionalisme adalah Jawi Peranakan, di mana ia menegur campur tangan pihak British dalam soal agama Islam di Singapura dan juga isu bahasa Melayu. Selain dari itu, sekolah Melayu juga menjadi bahan bacaan di sekolah Melayu. Selain dari itu, untuk akhbar dan majalah yang memuatkan idea pembaharuan adalah Al-Iman, Neraca dan juga Pengasuh. Bagi akhbar Fajar Sarawak pula diterajui oleh intelektual Melayu seperti Muhammad Rakawi Yusof dan juga Johari Anang, di mana Fajar Sarawak mengkritik dasar pemerintahan buruk kerana mengabaikan hak dan kepentingan Bumiputera Sarawak. Subtajuk yang seterusnya adalah sistem pendidikan. Penubuhan madrasah telah berjaya meniup semangat baharu kepada pelajar awal abad ke-20. Antaranya adalah Madrasah Al-Atas di Johor Bahru pada 1914, Madrasah Al-Masyur di Pulau Pinang pada 1916, Madrasah Al-Idris Syia di Kuala Kangsar 1926.
Selain dari itu juga, dalam sistem pendidikan menerima idea nasionalisme, kunjungan ulama kaum muda dari Sumatera Barat. Selain dari itu, pelajar yang pulang dari Mesir telah menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat. Dalam sistem pendidikan telah melahirkan golongan memimpin rakyat bagi tujuan menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Antaranya adalah Raffles Institution di Singapura, Maktab Melayu Kuala Kangsar atau dikenali Malay College Kuala Kangsar, singkatannya MCKK, dan Maktab Perguruan Sultan Idris atau Sultan Idris Training College, singkatannya SITC. Pelajar juga didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan Barat. Seterusnya ini memperlihatkan kelemahan bangsa dijajah dan mendesak agar British melakukan pembaharuannya. Contoh, SITC menjadi medan ilmu bagi membincangkan dan menghasilkan karya nasionalisme bagi tujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Subtajuk yang seterusnya, kemunculan golongan intelektual, di mana mereka ini terdiri daripada lepasan Timur Tengah seperti Syed Sheikh Al-Hadi yang menggerakkan idea pembaharuan dalam masyarakat. Terdapat juga lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu seperti Abdul Kadir Adabi, Dato' Undang Rembau Abdullah Haji Dahan, Muhammad Ernus Abdullah, Ustaz Abu Bakar Muhammad Said atau Abu Bakar Abakir, Ibrahim Haji Yaakob. Golongan ini telah menggunakan akhbar dan terdapat juga di kalangan mereka menubuhkan persatuan yang bersifat sosioekonomi dan juga politik bagi tujuan untuk memberikan kesedaran kepada rakyat tentang nasionalisme. Subtajuk yang terakhir, pengaruh luar dan serantau. Kebangkitan pan-Islamisme di Empayar Uthmaniyah telah memberikan kesedaran kepada umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Selain dari itu, gerakan Islah di Mesir telah mengesak umat Islam agar membuat pembaharuan progresif. Kemunculan Jepun sebagai satu kuasa besar dunia dengan berjaya menewaskan kuasa Rusia telah berjaya membuka mata penduduk tempatan bagi memperjuangkan nasib mereka. Selain dari itu, revolusi Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen timbul kesedaran nasionalisme kerana berjaya menewaskan kerajaan Manchuria dan seterusnya menubuhkan negara Republik China. Antara pengaruh lain adalah perjuangan di India oleh Mahatma Gandhi yang menentang pihak British tanpa kekerasan menjadi inspirasi kepada pergerakan nasionalisme. Bagi perjuangan di Filipina oleh George Rizal dan juga perjuangan di Indonesia oleh Sukarno juga telah menyemarakkan semangat nasionalisme di negara kita. Semua pengaruh luar dan serantau ini berjaya membangkitkan kesedaran rakyat dan menyemarakkan lagi usaha bagi tujuan untuk menentang pihak penjajah. Sebagai rumusan, perkembangan pengaruh dalaman dan luaran telah berjaya menyemarakkan pergerakan nasionalisme di negara kita. Kesannya, lahir golongan intelektual yang berjuang melalui organisasi, penulisan kreatif, penubuhan persatuan dan seterusnya mendaulatkan negara. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video pada kali ini. Semoga video ini akan memberikan manfaat kepada anda. Bye!